Okey, kita nak bincang soalan objektif dulu. Okey, kalau kau dapat sempat siap semalam, siapa yang dapat boleh bincanglah kan jawapan dia. Okey, siapa yang belum tu sama-samalah dengar apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, soalan yang pertama tu. Okey, antara yang berikut, yang manakah bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okey, jawapannya tadi kerana lihat pada dia kata bukan ungkapan kuadratik. Tengok kuasa okey, dia adalah kuasa 3. Okey, jadi dia bukan Okey, sebab tu jawapannya adalah B. So ingat balik, kita sentiasa merujuk kepada persamaan AX kuasa 2 tambah BX tambah. Okey, soalan yang kedua. Okey, satu fungsi kuadratik HX mempunyai dua punca, iaitu X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 2. Okey, pelajar perlu tentukan yang manakah merupakan fungsi bagi bagi fungsi HX ini. Okey, kita boleh pilih jawapan dia dengan guna kalkulator. Okey, siapa yang dah cuba guna kalkulator? Ada masalah tak dari segi penggunaan untuk dapatkan jawapan, untuk mencari punca-punca X ni? Sebab kalkulator yang ada jenis Casio. So cikgu tahu fungsi nak guna kalkulator ni lah. Kalau yang brand lain tu cikgu tak pasti. Kamu mungkin kena cuba untuk operate kalkulator tu supaya dapat mencari punca tu menggunakan kalkulator. Sebab guna kalkulator dia lebih kalau kertas objektif. Setakat ni okey tak guna kalkulator? Ada masalah? Ada tak yang dah pernah try dulu ke sebelum cikgu hantar tutorial video semalam? Boleh respon sikit tak? So far so good tak? Okay, so far so good. Kita boleh okay, jadi bila kita tekan kalkulator kan, kita memang boleh tahu dah. Okay, kalau kita check lah satu persatu kan, masukkan berapa nilai A, berapa nilai B, lepas tu nilai C dia. And then kita akan dapati, okay, C lah jawapan dia. Okay, seterusnya, okay, nombor 3. Okay, satu fungsi kuadratik fx melalui titik 4, negatif 6 dan negatif 2, negatif 6. Okay, antara yang berikut, yang manakah persamaan paksi simetri bagi fungsi fx ini? Okay, dia dah bagi titik tau. Okay, gambaran yang kalau cara cikgu lah, gambaran yang dapat cikgu buatkan untuk dapatkan jawapan dia tu, X sama dengan 1. Okay, dia macam ni. Kita daripada titik ni, kita dah tahu punca tu. Maksudnya, okay, kita tahu X tu 4 dan X tu negatif 2. Okay, so kita buat lakaran graf. Okay, so ada negatif 2, 4. Okay, lepas tu dia masuk paksi simetri tu bermakna dia boleh membahagikan bahagian graf tu kepada dua bahagian yang sama besar. So maknanya, okay, andaikanlah, maksudnya kita anggap je lah. Okay, katalah sekarang ni, okay, ini dia punya lengkung kan. Okay, maksudnya dia punya paksi simetri tu dia membahagikan lengkung ni. Jadi, apa yang boleh kita fikirkan ialah, okay, kita kira jarak dia ni. Okay, maksudnya kalau daripada asalan ni, okay, asalan ni maksudnya negatif 2 ni bermaksud dia dah jadi 2 unit kat sini sini 2 unit. Okay, daripada asalan ke jarak ke 4 ni, dia dah jadi 4 unit dah. So, 2 campur 4, 6 kan? 6 bahagi 2, so maksudnya dia 3 unit, 3 unit. Jadi kalau dia kalau daripada kita punya lakaran ni, maksudnya okay, daripada sifar ke negatif 2 ni dia dah ambil 2 unit.
Maksudnya, kalau dia boleh bahagi sama rata, bahagian ni dia jadi 3 unit kan. Jadi maksudnya, jarak tu dia ambil pada 1. So, maknanya, pasti simetri tu, okay, dia akan lalu pada pasti X sama dengan 1. Macam ni lah lebih kurang. Lakaran dia. Okay, jadi jawapan dia adalah X sama dengan 1. Okay, okay tak? Soalan nombor 3 ni ada yang boleh jawab? Okay. Kalau siapa yang tak ada idea lagi, macam ni lah idea yang cikgu boleh kongsikan lah. Okay. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4, tentukan koordinat titik minimum. Okay, dia nak koordinat titik minimum daripada graf fungsi kuadratik. Okay, dia bagi S kuasa 2 tambah 6S tolak 1. Okay, sebenarnya kan nak cari titik minimum ni, okay, dia kalau berdasarkan daripada nota yang dalam modul ni kan, dia ada satu cara tau. Maksudnya, kita dapatkan paksi simetri dulu. Okay, dia akan lalu pada paksi S yang merupakan bahagian tengah kan. Dia bahagian tengah yang membahagikan graf tu kepada dua bahagian. Jadi, dia akan lalu pada puncak titik tu. Sama ada titik minimum atau maksimum bagi graf tu. So, maksudnya, koordinat X tu kita dah tahu dah bagi titik minimum atau maksimum tu. Okay, so jadi kita cari paksi simetri tu maksudnya dia punya nilai X dia. Okay, so kita guna formula paksi simetri. So maksudnya, okay, kamu kirakan dulu, okay, paksi simetri. Guna formula. Okay, guna formula. Okay, saya ingat formula ni negatif B per 2A. So, maksudnya daripada persamaan ni, okay, dia punya B dia adalah 1. So, ganti. Ganti 1. So, negatif 6 bahagi 2 darab 1. 6 bahagi 2, 3. So, negatif 3. Okay, so maksudnya, dia punya nilai X tu, koordinat X tu bagi titik minimum tu adalah negatif 3. Okay, kemudian nilai negatif 3 ni masukkan, menggantikan ke dalam persamaan graf kuadratik ni. Persamaan kuadratik ni. So, X sama dengan negatif 3. Ni negatif 3 X negatif 3 kuasa 2 9. 6 darab negatif 3 negatif 18. Positif 6 So tolak 1. So dapat negatif 10. So maknanya FX ni misalnya dia misalnya nilai Y lah. So dapatlah koordinat titik minimum dia negatif 3 Y negatif 10. Kalau rasa nak salin, okay, boleh salin. Cikgu bagi masa sekejap. Nanti cikgu nak scrollkan kertas ni. Okay, kalau dah sudah bagi tahu kat cikgu. Okay, cikgu nak padam. Okay, selesaikan persamaan kuadratik ni. Okay, yang ini sebenarnya directly boleh tekan kalkulator je. Okay, tekan kalkulator, nanti keluarlah jawapan dia. Jawapan dia di... Okay, ni tekan kalkulator je. Siapa ada masalah tekan kalkulator, kalau masih tak faham tutorial tu, cikgu boleh cubalah mesej cikgu cuba bantu. Tapi kalau kalkulator yang brand lain tu, cikgu minta maaf cikgu tak dapat nak tolonglah
Kena cuba macam mana tu. Tapi maksudnya function dia pun mesti tak lebih kurang jauh lebih kurang sama juga. Okay, so direct dapat S sama dengan 2, S sama dengan 3/5 ni kalau tekan kalkulator nilai dia adalah 0.6. Ni 0.6 sebenarnya. Okay, next question. Okey, soalan nombor 6. Diberi satu daripada persamaan kuadratik S kuasa 2 tambah PS tolak 10. Soalan minta hitung nilai P. Okey, kalau soalan 6 ni kan, bagi cikgu, kita buat kaedah cuba-cuba jaya. Cuba-cuba jaya tu maksudnya guna kalkulator. Okey, kita nak dapatkan dia punya, masukkan nilai ni. Nilai P ni sebenarnya nilai B ni. So maksudnya A, kita tahu A sama dengan 1. So B ni kita tak tahu. Tapi C ni adalah negatif 10. So guna kaedah cuba-cuba jaya, tekan kalkulator, mula-mula try masukkan 3. Tengok dia punya nilai punca dia. Sama ada X1 ataupun X2 dia ada tak? 5. Kalau tak ada, dia bukanlah jawapan dia. Dia bukan jawapan. Lepas tu cuba untuk masukkan 2 pula. Kalau tak ada nilai punca 5 tu, maknanya dia bukanlah. So, try juga C. Pun tak boleh juga, tak dapat. Tapi bila masukkan ketiga, dapat. Jadi, jawapan dia ialah D. Okay, soalan nombor 7. Okay, antara berikut yang manakah graf fungsi bagi persamaan S kuasa 2 tambah 3S tolak 4. Okey, berpandukan buku teks kalau berpandukan buku teks, dia bagi panduan. Pertama, maknanya pelajar perlu tentukan dia punya A tu. Adakah nilai A tu lebih kecil atau lebih besar daripada sifar? So, daripada persamaan, semaksudnya A ni dia lebih besar daripada sifar. Jadi kita tahu graf tu, dia bentuk senyum. Lengkung ke bawah. Kemudian, pelajar perlu tentukan dia punya B tu. B tu sama ada, B tu dia sama dengan sifar ke, lebih besar daripada sifar ataupun kurang daripada sifar. So bila B lebih besar daripada sifar, sebabkan dia punya lengkung dia jenis yang ke bawah. Jadi, bila B sama dengan sifar, bermakna dia punya paksi simetri tu, ini berkaitan dengan nak tentukan paksi simetri. So, maksudnya paksi simetri tu dia berada di sebelah kiri. Dia punya panduan dia. Kalau rujuk buku teks kan, kalau siapa yang masih tak jelas lagi tentang yang B tu, kamu kena rujuk. Kalau muka surat 11, dia ada kaitan dengan nilai A untuk menentukan dia punya lebar lengkuk dia. Muka surat 12. Sebab nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. So, boleh rujuk dekat situ kalau kamu tak boleh ingat lah. So, boleh buat rujukan di situ. So, maksudnya, kita tahu paksi simetri tu dia berada sebelah kiri paksi Y. Kemudian nilai C. C tu dia punya pintasan Y lah. Negatif 4. So, kita bandingkan. Pertama tengok dia punya jenis graf tu. Kalau graf bentuk lengkung ke bawah. So, jawapan yang A bukan. Jadi C pun bukan. So, antara B dengan D. Kemudian kita nak buat perbandingan kan? Sebab kita tengok nilai C ni sama. Ada negatif 4 juga pada pintasan Y dia. Maknanya pada graf ni, dia lalu pada paksi Y. Tapi kita tengok dekat paksi simetri ni. Dia maksudnya kedudukan dia berada sebelah kiri. So maksudnya kiri tu maknanya kalau kita boleh buatlah paksi simetri tu macam ni. Dia berada sebelah kiri. Ni sebelah kiri. Kalau ini paksi simetri dia berada di sebelah kanan paksi Y. So D jawapan bukan jawapan dia. Jadi maka jawapan dia adalah B. So jadi ni cara dia bagaimana nak menentukan graf. Tapi cikgu berdasarkan buku teks buku teks ni dia bagi 3 panduan ni.
Okey, tapi cikgu tertarik juga dengan panduan dia bagi dalam modul ni. Okey. Sebab modul ni tak silap cikgu ni muka surat berapa ni. Okey, sekejap. Sebab dia photostat kan tak berapa jelas. Mana? Okey, dia muka surat 8. Yang latihan melakarkan graf tu. Kan? Dia ada bila dia bahan lagi. Dalam lakaran graf tu boleh tunjukkan faksi simetri. Maksudnya gunakan formula X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian boleh juga tentukan titik minimum ataupun maksimum. Kemudian baru lakar graf. Tapi kalau berdasarkan buku teks, step 1, 2 dengan 3 pun. Okay, so 4 dengan 5 tu dia tambahan. Maksudnya kita boleh cari faksi simetri dan juga boleh dapatkan titik minimum atau maksimum. Okey, jadi soalan lagi, soalan seterusnya. Okey, soalan 8 ni menunjukkan dua buah graf. Okey, ada dua fungsi. Okey, ini menunjukkan ada perbezaan dari segi lebar lengkuk graf. Okey, yang manakah antara berikut fungsi kuadratik yang mungkin bagi hx ni? Okey, kita tak berapa nak ingat lagi kan dia punya dia punya keadaan tu. Dia sebenarnya ada kata dengan nilai A tu. Kelebaran lengkuk graf ada kaitan dengan nilai A. Okey. So boleh rujuk buku teks muka surat 11. Kita boleh buat label. Okey. Katakan sekarang ni, katalah ini jadikan dia negatif A1. Okey. Okey, kalau S1, S2. Okey, S1, S kuasa 2. Katakan ni negatif A2, S2. Okey, dia nak yang HS kan? Dia nak yang persamaan ni. Okey, negatif ni, abaikan pada negatif ni bila kita nak buat perbandingan A tu. Sebab negatif tu hanya nak menunjukkan graf tu lengkung ke atas atau ke bawah. Okey, kalau teorinya, okey, nilai, kalau cikgu labelkan ni A1 So maksudnya nilai A1 ni, dia punya keadaan dia mesti lebih kecil daripada A2. Maknanya nilai A ni lebih kecil daripada A2. So kita bandingkan lah. Kita bandingkan nilai A tu. So dalam pilihan, jawapan, okay, dia dah bandingkan ada nilai 2. Okay, ada nilai 2,5. Okay, ni tak boleh lah. A dengan B tak boleh. Sebab dia punya nilai dia, A tu positif kan. Okay, ni tak boleh. Okay, antara C dengan D. Sebab dia kata nilai A1 tu mesti lebih kecil. Okay, sekarang ni antara setengah 1/2 dengan 2. Mana yang lebih kecil? Jadi jawapan ni adalah C. 1/2 ni lebih kecil daripada 2. So jawapan dia adalah C. Okay, tu cara nak bandingkan kelebaran lengkuk graf tu daripada nilai A tersebut. Okey, seterusnya kita nak bincang sikit soalan. Dia kalau ikutkan muka surat ni, muka surat 9. Okey, soalan ini. Okey. Okey, soalan yang pertama. Okey, sebuah padang mempunyai keluasan 96 meter persegi. Mempunyai panjang
2x tambah 2 dan lebarnya x tambah 3 meter. Cari panjang dan lebar. Okey, kita nak dapatkan persamaan kuadratik tu, kita kaitkan dengan dia punya luas. Okey, maknanya luas sama dengan panjang dan lebar. Okey, maksudnya ni panjangnya. Okey, panjang darab lebar, so sama dengan luas. Okey, kemudian pelajar perlu kembangkan. Okey, sebab kurungan kan, bila kurungan maknanya pelajar perlu buat expansion. Okey, dan perlu wujudkan persamaan AS kuasa 2 tambah BS tambah C. Okey, jadi bila dah kembang dia akan jadi persamaan 2S kuasa 2 tambah 8S tolak 90 sama dengan sifar. Okey, kemudian faktorkan. Okey, bila faktorkan kita dapati nilai yang positif adalah X sama dengan 5. So nilai negatif ni kita abaikan. Okey, soalan minta cari nilai panjang dan lebar. Jadi panjang persamaan 2x tambah 2 ni kamu gantikan. Maknanya panjang ni 2x tambah 2. Gantikan nilai x sama dengan 5 dalam persamaan. Okey, untuk lebar ni adalah x tambah 3. So nilai x sama dengan 5 tambah dengan 3 untuk cari lebar. Jadi panjang 12 meter, lebar 8 meter. Okey, kalau siapa yang tak sempat buat, cikgu bagi masa kamu salin dulu langkah kerja ni. Okey, kalau dah sudah maklumkan dekat cikgu. Okey, bolehkah cikgu teruskan soalan yang kedua? Okey. Okey, ini soalan yang kedua. Okey, cuba kamu perhatikan dulu jalan kerja dia dengan penerangan dia. Boleh faham tak?
Okey, pertama cikgu nak tanya ni. Okey, yang ini faham tak pernyataan dia? Kenapa dikatakan nombor pertama tu dia dia bagi X dan nombor kedua ni 28 tolak X. Siapa faham? Ni 28 tolak X. Ke ada yang tak faham? Okey, dia kalau masih tak berapa nak nampak kan dia punya apa tu macam mana boleh dapat 28 tolak X tu. Okey, dia macam ni lah. Pertama pernyataan dia kata hasil tambah dua nombor. Okey, katalah sekarang ni kata X kan. Okey, dia kata hasil tambah dua nombor. Okey, sekarang macam ni. Katakan sekarang ni dia kata hasil tambah dua nombor ni kata 28 kan. Katakanlah nilai X ni, katalah kita kata nilai X ni sama dengan 10 lah contoh ni kan. Okey. So maksudnya kalau 10 tambah nilai yang nombor kedua ni katalah sebagai kotak. Cikgu wakilkan dengan kotak. Okey, jadi untuk dapat nombor kedua tu maknanya 28 tolak 10. Nombor kedua ni. Okey, jadi kalau X dah sama dengan 10, maknanya kan cikgu gantikan ni X tambah satu kotak ni sama dengan 28. Jadi untuk cari nombor kedua ni yang wakilkan simbol kotak ni adalah 28 tolak X. Sebab tu dia dapat terbitan macam ni. Untuk nombor kedua tu. Okey, lepas tu baru pernyataan yang kedua tu hasil nombor tu buat persamaan ni. Ini menunjukkan hasil darab lah. Maksud nombor pertama X tu darab dengan nombor kedua. Okey, sebabkan nombor kedua tu dalam bentuk persamaan, jadi dia kena kurungan lah. Kena buat kurungan. Sama dengan 75. Okey, lepas tu pelajar perlu kembangkan dan selesaikan sehingga dapat nilai X bagi cari nilai bagi kedua-dua nombor. Maksudnya cari nilai X lah. Tu jalan kerja dia. Yang ni dia bagi contoh macam ni. Macam cikgu, kalau cikgu pula katalah jika nombor pertama ialah 10, so hanya satu keadaan je lah. Okay, so pelajar boleh salin kalau siapa yang belum dapat lagi idea tu boleh salin. Okey, kalau dah sudah maklumkan dekat cikgu.
Okey, kita tengok ya. Okey. Okey, Sasha membaling batu ke udara diberi tinggi H dalam meter. Batu itu pada T saat selepas dilontar ialah H sama dengan negatif 22 tambah 3T tambah 2. Berapa lamakah batu itu di udara? Okey, sekarang ni berdasarkan keadaan dia, okey, ini penyataan dia. Dikatakan bila masa batu tu di udara ialah masa sebelum batu itu jatuh. Memang betul lah kan? Masa sebelum batu itu jatuh. Okey, bermakna pada keadaan tersebut, dia ambil kira dia punya tinggi tu adalah kosong sebab dia belum jatuh lagi ke bawah. Jadi, persamaan yang diberi ni, okey, gantikan nilai H tu sama dengan sifar. So, bila sama dengan sifar, jadi kalau kita kena cari nilai T tu. Okey, kita ambil nilai yang positif. So, ada dua nilai di sini. Okey, nilai dia ada nilai negatif 1/2 dan T sama dengan 2. So, kita abaikan nilai yang negatif. So, kita ambil nilai yang positif. Jadi, dia adalah 2 saat. Okey, so ni jalan kerja dia. Okey, kalau dah sudah, bagi tahu kat cikgu. Okey, rasanya ramai dah habis salin kot. Okey, cikgu teruskanlah lagi tengok dua soalan tu. Okey, soalan 4 dengan 5 ni mencabar dah masuk soalan kebat. Ada tak yang dah dapat jawapan? Ada dah cuba tak? Jawapan dia 17. Okey, cikgu baca soalan tu. Dia dapat gambaran macam ni.
Okey, dia ada kaitan dengan sebuah bulatan. Okey, dia melibatkan perentas dengan diameter. Okey, so kita itulah diameter. Okey, ni diameter bulatan. Okey, maksudnya ini perentas. Okey, ada dua perentas dekat sini. So, dia membentuk sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, sekarang ni dia mengatakan panjang pentas pertama. Katalah sekarang ni kita labelkan ni pentas yang pertama. Ni nombor 1 Pentas pertama tu kurang 1 cm daripada dua panjang perentas kedua. Okey, kalau ikut jalan panjang pentas kedua ni dinyatakan sebagai X. Yang pertama tu kurang 1 cm daripada 2 kali panjang perentas kedua. Okey, maknanya penyataan dia, persamaan dia adalah 2x tolak 1. Okey, dekat sini ada cikgu pun sebenarnya belum jelas lagi tau. Diameter ni cikgu tak faham. Statement dia kata diameter sama dengan 2S tambah 1. Macam mana boleh dapat 2S tambah 1 ni? Sebab then dia kena kaitkan dengan teorem Pythagoras pula. Okey, dia kena kaitkan dengan teorem Pythagoras. Bersamaan dengan panjang. Panjang apa? Panjang sisi yang condong ni. So dia membentuk persamaan ni. Okay, ikuti ni. Okay, kalau kamu boleh tengok balik soalan ni, kalau kamu ada idea, boleh tak kongsikan dalam pembahasan? So, boleh kita fikirkan bersamalah. Kalau ada yang dapat ke? Siapa nak respon? Tak ada? Tak ada. Okey, kamu salin dulu. Lepas tu, kalau ada masa sekejap, cuba kamu fikirkan. Cikgu sekarang ni tersangkut dekat sini ni. Kenapa diameter dia jadi 2S tambah 1 ni? Ini cikgu tak faham. Kenapa dia persamaan dia 2S tambah 1? Sebab dia, kalau dia dah dapat ni, baru dia kaitkan menggunakan teorem Pythagoras. Sebab kalau teorem Pythagoras kan hubungan dia adalah A kuasa 2, katalah ini A kan. Ini A, ini B, ini C. So, ini A kuasa 2 tambah B kuasa 2, ini C kuasa 2. Diameter tu. Sekejap apa tu? Ataukah penyataan dia? Dia panjang diameter. Cuba mungkin dekat sini kot. Manakala panjang diameter ialah lebih 2 cm ni. Lebih 2 cm. Lebih tambah lebih 2 cm. Daripada panjang pentas pertama. Tapi kalau panjang pentas pertama. Okay, ni pertama ya. Macam mana tu? 2x tolak 1 tambah 2 kot. Ya, betul macam ni. 2x maksudnya dia kata lebih 2. So 2x tolak 1 tambah 2. Dia dapat 2x tambah 1. Logik tak? Pelajar semua, cikgu tanya ni logik tak? Dapatlah juga 2x tambah 1 ni. Ni dia kata ni. Panjang diameter ialah lebih 2. Okey. So setuju Okey, so dapatlah. Okey, so dah boleh lah. Okey, sekarang ni dah boleh dah masuk dalam persamaan. Ni persamaan diameter Ni ayat ni, akhir ni. Panjang diameter ialah lebih 2 cm daripada panjang pentas pertama, bermakna panjang pentas pertama ni yang 2S tolak 1 ni tambah 2, jadi hasilnya 2S tambah 1. Okey, lepas tu kita carilah nilai X. Okey, cari yang positif sebab nilai X sifar abaikan. So, gantikan dalam persamaan 2x tambah 1. Di mana nilai x tu 8, dapatlah diameter tu 17. Okey, ambil masa sekejap salin.
Okey, kalau dah selesai beritahu kat cikgu. Okey, selesai ke anak-anak semua? Ya. Okey, sekejap ya. Okey, soal nombor 5 tu dia lagi susah lagi daripada soal nombor 4. Jadi susah lagi. Tapi sebab masa kita pun tak lama kan. Okey, soal nombor 5 ni, okey, cubalah fikir-fikir dulu, okey, macam mana nak selesaikan. Kalau ada idea, kongsikan dalam group Telegram. Sebab soalan ni, nombor 5 ni, kalau cikgu tengok jangan kongsi sikit So, boleh ada idea sikit. Sekejap. Sekejap Okey, ni lah soal, ni lah jawapan dia. Dia ada kaitan dengan dia ada kaitan dengan graf. Perlu plotkan graf. Okey, kamu boleh baca sekali lalu dululah. Macam mana nak dapatkan jawapan dia. Jawapan dia ni, okey, kalau cikgu lah, cikgu tengok jawapan dia ni, yang cikgu kurang faham tu sebab dia kaitkan luas maksimum tu dengan lebar dia daripada nilai graf ni. Dengan panjang dia pun dia ambil nilai daripada graf ni. Sebab tu yang ni cikgu pun tak berapa nak pasti macam mana dia boleh kaitkan graf ni dengan lebar dengan panjang gitu. Tapi dekat sini kan maknanya kita kena ada gambaran lah. Cuba kamu lukiskan. Dia kata sebuah segi empat tepat. Mana pen ni? Lukis sebuah segi empat tepat. Lepas tu kena bayangkan dia punya panjang dengan lebar dia. Sekejap Okey, sekejap. Maksudnya, okey, dia suruh buat gambaran dulu. Sebab dia kata ni reban ayam. Lepas tu lebar kan, ini lebar X. So, X ini X. Dia kata lebar ayam ialah X. Dia kata, okey, kalau panjang reban ayam, maksudnya 50 tolak 2X. Okey, sebab dia guna 50 meter pagar untuk mengelilingi 3 sisi. Okey, 3 sisi kata kalau logiknya maknanya katalah ini satu sisi, 2 sisi, 3 sisi. Tapi dia nak panjang saja. Jadi 50 tu kena tolak nilai 2. Kalau macam 2 sisi tu maksudnya inilah kot. Tak tahu lah 50 ditolak dengan 2x ni. Ni x dengan x ni tolak 2x. Lebar dengan panjang.
Lepas tu luas sebab panjang darab lebar kan. Dapatlah persamaan ni. Okey, kemudian dia ada kaitan dengan lakaran graf. Okey, lakaran graf maksudnya bila ini sebenarnya bila kita tengah kalkulator kan, nilai X ni sebenarnya adalah X sama dengan sifar dan X sama dengan 25. Sebab tu dapat plotkan titik ni. Okey, so daripada sini sebab kita dah tahu kan bentuk graf dia lengkung ke bawah sebab dia A dia adalah positif. Tapi dekat dalam kerja ni dia boleh tentukan pasti simetri. Pasti simetri dia sama dengan 12.5. Okey, dan dapatkan titik maksimum dia dengan cara gantikan nilai pasti simetri sebab sebab ini merupakan nilai X tau. Okey, nilai X. So kita berdapat nilai nilai koordinat Y tu untuk titik maksimum tu. So gantikan nilai 12.5 ni, nilai X ni dapat nilai Y 312.5. Okey, so ini graf dia. Okey, yang di sinilah, yang dekat sini. Berdasarkan graf, luas maksimum yang diperolehi ialah 312.5 cm. Dan lebar ialah X sama dengan 12.5. Jadi panjang rebah ayam dah 25. So cikgu fikir macam mana dia, ataupun dia ambil nilai ni daripada mana ya? Ke panjang dengan lebar tu? Lebar X. Itu sebab persamaan ni, persamaan X ni. Lebar X, lebar reban ialah X and then kita dapat nilai X 12.5. Mungkin ada kaitan macam tu kot. Ya, baru cikgu nampak sekarang ni. Ya, logik lah kan. Sebab dia kata lebar reban ayam ialah X. Okey, so sekarang ni daripada graf, nilai X itu, nilai pasti simetri ni 12.5. Jadi, lebar X tu 12.5 lah. Lepas tu panjang dia, okey, ini sebab dia ganti. 12.5 ni dia ganti 12.5 diganti dalam persamaan panjang reban. 50 tolak 2x sama dengan ni, diganti 50 tolak 2x. So diganti nilai x sama dengan 12.5, so dapat nilai 25. Okey. Tiba-tiba baru dapat ilham. Okay, ini jawapan dia. Okey, yang ini cikgu tahu masa tak sempat kan? Okey, nanti cikgu hantar video, kamu boleh tengok balik kat bahagian hujung ni. Recording cikgu ni untuk salin boleh tak macam tu? Nanti cikgu hantar dalam grup. Alright. Sekarang dah pukul 10, dah lebih sikit, pukul 10, 22 minit ni. Nanti kita besok sambung lagi, kita masuk ke tajuk baru Ready dengan tajuk baru. Okey, cikgu cakap terima kasih dapat join kelas cikgu hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Okey, terima kasih semua. Alright, okey, thank you.